Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat menyertai perlawanan persembahan bola jaring semasa Jeraiwara Netball Kitani 2022 berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Acara merupakan anjuran Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam BNA sempena Festival Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-17. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri mengetuai pasukan Under-21 National Squad and Alumni bertemu pasukan Royal Bees dengan keputusan Under-21 National Squad and Alumni 11, Royal Bees 18 dalam 2 set. Juga berangkat anak dedul Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Status harian normal baharu COVID-19. 4 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 608 kes sembuh kemarin dengan 1 kes disahkan meninggal dunia. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 81.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 54.3%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 75.6%. 100 pohon pokok ditanam semasa aktiviti penanaman pokok anjuran Kedutaan Thailand di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Aktiviti diadakan di Taman Rekreasi Hutan Simpan Brakas. Antara menyertai Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Aktiviti seumpamanya bertujuan untuk menyokong inisiatif kerajaan melalui program penanaman pokok yang menyasarkan untuk menanam 500,000 pokok baharu menjelang 2035. Pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim dan Mukim Zon 2 Kampung Air berakhir petang kemarin. Acara berlangsung di Sekolah Rendah Pihin Dato' Jamil, Kampung Setia A. Semasa acara tersebut, Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, antara lain menekankan perlunya seorang penghulu mukim untuk bekerja rapat dengan ketua-ketua kampung di dalam dan persekitaran mukim bagi membangun dan memeduli kesejahteraan penduduk. Awang Raimi bin Awang Rashid dari Kampung Setia A merupakan calon tunggal bagi penghulu mukim Zon 2 Kampung Air. Setuju. Setuju. Pasal bau C. C. Setuju. Pembimbing Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan Belia Masjid dan para penasihat dari pegawai-pegawai Jabatan Hal Ehwal Masjid mengadakan program induksi kepimpinan ahli Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan Belia Masjid sesi 2022-2024. Kemarin diadakan majlis penutupan program yang berlangsung di Jamiah Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Program diisikan dengan aktiviti kepimpinan, sesi perbincangan dan motivasi.
selain untuk meningkatkan kemahiran mengurus serta memimpin sesuatu aktiviti ataupun majlis dengan berkualiti dan berkesan, program seumpamanya juga bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang menjadi role model kepada belia-belia lain serta berwibawa, kreatif dan bertoleransi. Bengkel Kerja Berpasukan bagi Pasukan Sukarelawan Institusi Pendidikan PSIP Kelolaan Kementerian Pendidikan melalui unit beruniform dan perkhidmatan kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum dengan kerjasama Majlis Belia Brunei berakhir dengan majlis penutupan. Majlis berlangsung di Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Kementerian Pendidikan, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Penyampaian sijil dan hadiah kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, Pemangku Pengarah Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan. Bengkel 2 hari itu disertai oleh 55 orang ahli PSIP dari 11 buah sekolah menengah kerajaan. Bengkel seumpamanya diadakan bertujuan untuk mewujudkan peluang berinteraksi dan berkenalan di antara ahli serta meningkatkan kemahiran soft skill dan kemahiran lain melalui modul-modul latihan yang disediakan bagi melahirkan masyarakat yang bersifat pemimpin. Jawatankuasa Takhmir Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Daerah Tutong mengadakan sambutan awal tahun hijrah. Majlis berlangsung di masjid berkenaan Kampung Sengkarai. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid. Majlis diisikan dengan ceramah bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa menghadapi ujian memacu wawasan negara, yang antara lainnya mengingatkan agar bersabar dan tabah ketika menghadapi sebarang ujian atau ditimpa sakit serta memperbanyakkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diadakan penyerahan surat lantikan kepada penasihat-penasihat dan ahli-ahli jawatankuasa Takhmir Masjid Kampung berkenaan bagi tahun 2022 hingga 2024. Lebih 40 buah syarikat mewakili pelbagai industri sektor swasta bakal ikut serta semasa Recruitment Fair yang akan diadakan selama 3 hari bermula 12 Ogos 2022. Acara yang berlangsung di Pusat Membeli Belah One City itu akan menawarkan lebih 1,500 peluang pekerjaan yang akan dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, kecuali pada hari Jumaat bermula pukul 2.30 petang hingga 5 petang. Dianjurkan oleh Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC termasuk Job Centre Brunei JCB. Acara menawarkan pelbagai peluang menarik bagi pencari kerja tempatan untuk menerokai peluang kerjaya antaranya dalam industri IT, minyak dan gas, pembinaan, peruncitan serta makanan dan minuman. Kerja pembaikan pipe transmission berukuran 500 mm di Kampung Suran Tutong akan dilaksanakan hari ini 8 Ogos 2022 pukul 2 petang sehingga kerja pembaikan selesai. Sehubungan itu, beberapa kawasan di daerah Tutong akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah, terutama kawasan yang tinggi. Kawasan terjejas Jalan Inci Awang, Kuala Tutong, Kampung Serambangun, Kampung Lubuk Pulau, Kampung Keriam sehingga Kampung Bang Sigong. Sementara itu, tangki biru akan disediakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Serambangun, kawasan Jeti Sungai Tutong, Balai Raya Keriam dan Balai Raya Kuala Tutong. Berita antarabangsa, Senat Amerika Syarikat meluluskan rang undang-undang bernilai 430 bilion yang bertujuan untuk menangani perubahan iklim, menurunkan harga ubat-ubatan dan menaikkan beberapa cukai korporat
Ia merupakan kemenangan besar buat Presiden Joe Biden yang diharapkan oleh Demokrat akan membantu mereka untuk mengekalkan kawalan Kongres dalam pilihan raya tahun ini. Selepas sesi perbahasan 2 hari hujung minggu lalu, Senat meluluskan Undang-Undang Akta Pengurangan Inflasi dengan Naib Presiden Kamala Harris membuang pecahan undi. Keputusan itu akan dihantar kepada Dewan Rakyat untuk undian yang diramal Jumaat ini dan jika lulus akan diserahkan ke Rumah Putih untuk ditandatangani oleh Tuan Joe Biden. Perundangan itu bertujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon dan mengalihkan pengguna kepada tenaga hijau selain mengurangkan kos ubat preskripsi bagi warga tua dan mengetatkan penguasaan cukai untuk syarikat dan individu-individu kaya. Pihak berkuasa di Mexico terus meningkatkan usaha menyelamat pelombong yang terperangkap di sebuah lombong arang batu yang ditenggelami air di negeri utara Coahuila. Bagi menyelamatkan 10 pelombong yang sudah terperangkap selama 4 hari itu, pihak berkuasa masih memikirkan sama ada menghantar penyelam atau tidak. Mangsa terperangkap pada petang Rabu lalu apabila kerja penggalian menyebabkan tembok terowong runtuh menyebabkan banjir di 3 telaga. Manakala menurut saudara mangsa, laluan terowong kemungkinan dipenuhi lumpur dan runtuhan bawah tanah boleh menyukarkan usaha menyelamat meskipun limpahan air dikeluarkan. 6 penyelam dari pasukan khas Mexico telah dihantar untuk membantu misi menyelamat, manakala 5 orang berjaya menyelamatkan diri dari kemalangan itu. Mexico dan Venezuela membantu Cuba untuk mengawal kebakaran di sebuah kemudahan penyimpanan minyak utamanya yang telah mengorbankan seorang anggota bomba. Satu panahan petir Jumaat lalu menyebabkan kebakaran berlaku ke atas satu dari 8 tangki di pelabuhan Matazanas yang terletak di timur Havana. Manakala sebuah lagi tangki terbakar Sabtu lalu dengan 16 orang dilaporkan hilang. Letupan kedua turut mencederakan lebih 100 orang, kebanyakannya anggota penyelamat. 24 orang daripadanya masih dirawat dengan 5 dalam keadaan kritikal. Usaha memadam kebakaran juga dibantu oleh pesawat kimia memadam kebakaran. Berita sukan, 350 peserta dari 18 buah negara menyertai acara Borneo Run Half Marathon yang bermula dan berakhir di Taman Jubilee Perak, Kuala Belait. Acara dianjurkan oleh Akif Media Marketing and Event dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan dan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Acara mempertandingkan 4 kategori. Acara Half Marathon 21 km terbuka lelaki dijuarai oleh Khairul Ramli dari negara Brunei Darussalam. Manakala Vanessa On juga dari negara Brunei Darussalam memenangi acara yang sama bagi wanita. Sementara itu, Ahmad Yazid dari negara Brunei Darussalam dan Sio Kim To dari Malaysia masing-masing memenangi kategori 10 km terbuka lelaki dan wanita. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setia Usaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kontingen negara Brunei Darussalam yang menyertai Sukan Para ASEAN ke-11 di Solo, Indonesia selamat kembali ke tanah air lewat petang kemarin. Rombongan antara lain terdiri daripada atlet sukan olahraga, badminton dan renang. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyambut ketibaan kontingen, Dayang Zainab binti Haji Morshidi, pemangku pengarah pembangunan belia dan sukan. Kontingen negara diketuai oleh Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur selaku Chef de Mission.
Semasa tamasya sukan tersebut, atlet negara berjaya membawa pulang 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 3 pingat gangsa dalam acara olahraga. Saya bersyukur karena kedua-dua acara saya mendapat pingat. Persaingan itu memang ada, yaitu terutama daripada Vietnam dan juga Indonesia dan juga dari Filipina. Skuad bawah 16 tahun negara Brunei Darussalam menamatkan kempen kejohanan AFF bawah 16 tahun kemarin dalam perlawanan terakhir menentang Laos. Dalam aksi tersebut, skuad negara tewas kepada Laos dengan keputusan 0-10. Perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Agong Bantul. Persatuan Bola Jaring Brunei Darussalam BNA menganjurkan Jarawara Netball Kitani 2022 bersempena Festival Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-17. Jarawara diungkayakan bagi mempromosikan sukan bola jaring kepada masyarakat di negara ini. Projek ini merupakan kerjasama antara pelbagai agensi berkepentingan dalam pembangunan sukan bola jaring termasuk Majlis Sukan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum, Sekolah Sukan dan Net Academy bersama BNA. Jarawara diisikan dengan aktiviti-aktiviti pembangunan yang berbentuk praktikal kemahiran bola jaring, permainan kecil dan juga seminar pengadilan bola jaring diadakan bagi memberikan pengetahuan sukan bola jaring secara holistik. Awang Muhammad Zulkarnain bin Haji Abdul Rahim dan Awang Muhammad Adam bin Haji Imran masing-masing menduduki tempat pertama kategori cakak asli lelaki dewasa dan kuntau lelaki dewasa dalam perlawanan pencak silat peringkat akhir. Perlawanan diadakan petang kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Boko, daerah Temburong. Manakala Awang Muhammad Akmal Razik bin Faizal dan Awang Ali Ibrahim bin Haji Nasib masing-masing menjuarai kategori cakak asli lelaki remaja dan kuntau lelaki remaja. Pertandingan yang mempertandingkan 6 kategori itu bertujuan bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia di samping mencungkil bakat baharu. Persatuan Pengakap Daerah Temburong petang kemarin mengadakan pertandingan bablas dalam program Santai Aja Bledes. Program diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia ke-76. Pertandingan yang berlangsung di kawasan pusat belia daerah Temburong ini dimenangi oleh Awang Muhammad Harisah bin Haji Abdullah dari pasukan Jakusha Bledes. Sebanyak 46 slot dipertandingkan yang disertai oleh 25 peserta.